الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan untuk kita bersama-sama pada pagi yang mulia ni. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis. Seterusnya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pegawai Jabatan Parul daripada Jabatan Penjara. Pertama sekali kita punya pengisian pada pagi ini berkaitan dengan tajuk yang seperti mana yang diminta ialah berkaitan dengan kerohanian. Dan saya pilih satu tajuk iaitu berkaitan dengan penawar bagi hati. Maknanya tajuk ni sesuai bukan untuk semua, bukan untuk orang-orang yang kurang baik. Semua orang boleh dengar. Sebab manusia itu sendiri memang ada benda-benda buruk dalam diri dia. Benda buruk dalam diri dia tu ada. Okay. Pertama sekali, ni kali pertama saya program di sini. Okay. Sebelum ni sekadar perkenal diri dulu. Okay. Sebelum ni saya di Terengganu. Daripada jauh lah. Okay. Baru sebulan bersama dengan Jabatan Mufti. Di Terengganu pun saya ada program. Sama ada di penjara baik ataupun ODP pun pernah. Okay. Dan kebiasaannya kita akan bercakap tentang taubat, kita akan bercakap tentang perkara-perkara kerohanian. Okay. Cuma saya di Terengganu tu kebanyakannya Muslim lah. Okay. Jarang yang non-Muslim pun ada, tapi tidak selalu. Okay. Saya dimaklumkan ada yang non-Muslim dalam ni. Okay. Jadi yang non-Muslim boleh dengar, dan kalau ada apa yang tak faham dengan istilah-istilah tu, insya-Allah boleh tanya dan saya cuba terangkan lah. Kadang-kadang tak berapa faham istilah tu. Okay. Cuma bila sebut kuliah daripada Jabatan Mufti ni lebih mesra kepada yang Muslim lah. Okay. Yang Muslim. Okay. Kalau dengar ayat-ayat Quran, nak tahu surah mana yang non-Muslim, yang Muslim pun diraikan juga. Nak tahu muka surah apa tu, apa yang sedang dibaca tu, boleh tanya. Okay. Benda tu tidak menjadi masalah. Okay. Pertama sekali, pagi ni saya nak berkongsi satu ayat daripada Al-Quran, surah Al-Hadid. Al-Quran, kitab suci orang Islam. Okay. Surah Al-Hadid, dia ada 114 surah ataupun 114 bab lah dalam Al-Quran ni. Okay. Surah Al-Hadid salah satu daripada bab-bab dalam Al-Quran. Okay. Saya nak kongsi ayat yang ke-16 daripada surah Al-Hadid ni. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat tu. Apa maksud ayat tu? Belum sampaikah lagi waktu bagi orang-orang yang beriman untuk ia menjadi khusyuk bila mana mendengar ayat-ayat Allah, iaitu ayat Quran. Saya bukan nak tafsir ayat ni. Cuma saya nak cerita, ada seorang tokoh nama dia Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni kita cerita ketokohan dia dulu. Lepas tu baru kita cerita sejarah silam dia. Fudail bin Iyad ni dikenali sebagai Abidul Haramain, iaitu orang yang kuat buat ibadah, suka beribadah. Orang yang rajin beribadah, rajin buat, orang yang suka buat baik. Okay.
Tapi sebelum dia jadi orang buat baik ni, dia ialah seorang yang dikenali sebagai qat'ut tariq. Qat'ut tariq ni apa dia? Perampok. Fudail bin Iyad ni perampok. Dia bukan pencuri, dia perampok. Perampok ni maknanya rampas barang orang tengah padang pasir apa semua. Okay. Mudah ceritanya, zaman muda dia zaman gelap. Maknanya dia punya kehidupan dia penuh dengan benda-benda yang tak baik, tidak bermoral. Maknanya suka ganggu orang semua. Okay. Berubah menjadi orang alim, berubah menjadi orang yang hebat. Punca dia apa? Punca dia sebab dengar ayat ni, ayat yang ke-16. Punca dia. Okay. Boleh tanda ayat ni bagi yang muslim ataupun yang non muslim, boleh tanda. Ayat ni, bila dia dengar ayat ni, okay, satu hari dia pergi ke satu rumah di padang pasir. Dia nak mencuri dalam rumah tu pada waktu tengah malam. Bila mana dia panjat pagar rumah tu ataupun dinding rumah tu, tuan rumah tu dia tengah baca ayat Quran. Ayat yang ke-16 ni lah. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah lagi waktu bagi orang beriman untuk dia khusyuk, untuk hatinya khusyuk berzikir pada Allah Ta'ala. Dia tengah duduk atas pagar tu, dia dengar tuan rumah tu duduk baca ayat tu atas pagar, nak masuk, nak lompat. Okay. Dia dengar ayat tu, Allah Ta'ala nak beri pada dia keinsafan pada waktu tu. Dia dengar ayat tu, dia pun jawab. Sebab dia orang Arab, dia faham lah. Okay. Dia faham lah perkataan tu. Okay. Alam ya'ni, belum tibakah lagi waktu lillazina amanu, bagi orang yang beriman. Okay. Dia dengar ayat tu, dia pun jawab. Dia kata bala, bahkan sekarang sudah datang waktunya. Dia turun daripada pagar rumah kawan tu, dia pun cuba nak pergi faham ayat tu. Saya ringkaskan cerita. Mudah ceritanya, dia tinggalkan dunia silam dia. Dan akhirnya dia berubah jadi orang yang dikenali sebagai Abidul Haramain. Okay. Cuma nak beritahu kepada kita, ayat Quran ni dia bukan untuk orang-orang masjid. Dia bukan dibaca untuk orang-orang yang duduk masjid, orang-orang yang pakai kepiah, pakai lebay, bukan. Ayat Quran ni semua, bukan orang Islam saja, orang non-Muslim pun boleh dengar. Sebab ada dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Jika ada orang-orang yang bukan Islam datang duduk dengan orang Islam dan minta perlindungan dengan orang Islam, maknanya duduk dalam negara orang Islam, maka beri perlindungan pada orang tu, iaitu orang bukan Islam tu. Beri keamanan. Fa'ajirhu maknanya beri dia sampai dia rasa selamat dalam negara tu. Kemudian bawa dia untuk dia dengar ayat Quran. Bukan nak suruh masuk Islam, cuma nak suruh dengar saja. Okay. Dengar dan faham. Supaya apa yang kita dengar tidak menjadi perkara yang disebut sebagai propaganda, tapi benda yang betul, fakta yang tepat. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, mendengar, selalu duk mendengar ayat-ayat Al-Quran ni, dia ada kesan. Dia ada kesan yang kuat. Okay. Bukan kata pada orang Islam saja, maka orang bukan Islam pun dia ada kesan. Bahkan kita tengok di Mesir pada tahun 40-an, 50-an dulu, dia ada satu gereja yang berjiran dengan masjid. Sebahagian besar daripada penganut agama Kristian itu masuk Islam kerana dengar. Dan kita kena tahu, ayat Quran ni dia bukan ayat sihir ke apa semua yang attract orang, bukan. Okay. Dia ayat hidayah yang Tuhan beri, dan hidayah tu pun turun pada orang yang Tuhan nak pilih, bukan semua orang. Sebab ada orang yang hari-hari dengar Quran, ada pertalian persaudaraan dengan orang yang baca Quran, tak jadi baik tak? Ada orang yang dia punya zaman silam dia penuh dengan keburukan. Sekali, dua kali dengar ayat Quran, padang-padang dengar tu, terbuka hati nak jadi baik. Satu lagi cerita. Kita mulai pagi kita ni dengan dengar cerita. Nabi pernah cerita pada kita seorang lelaki nama dia Zulkafli. Ni hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih.
Zulkafli ni tak hidup sezaman dengan Nabi, dia hidup awal lagi pada Nabi. Zulkafli ni orang yang kehidupan dia tidak ada benda jahat yang dia tak pernah buat, melainkan dia pernah buat semua. Tapi dia kaya. Dia jahat tapi dia kaya. Okay. Dan orang-orang susah selalu minta tolong dia. Minta tolong untuk hutang lah, hutang duit. Dan dia akan peras lah orang yang berhutang dengan dia. Okay. Ada seorang perempuan saleh ni. Perempuan saleh ni dia, keluarga dia ditimpa musibah. Dan riwayat sebut ayah dia sakit. Tak ada duit nak berubat. Tanya orang boleh bagi duit ataupun boleh bagi pinjam tak? Orang semua tak ada boleh bagi duit. Dia kata kalau nak pinjam duit, kita akan pinjam dengan Zulkafli ni lah, lelaki yang jahat. Tak ada orang lain. Okay. Dia tak tahu nak buat apa, last sekali ambil pilihan pergi pinjam juga. Zulkafli ni, kalau orang yang bagi pinjam duit tu lelaki, dia kena bayar double lah. Maknanya dia kenakan bunga hutang tu. Dan kalau tak bayar cukup bulan, kena pukul lah. Macam Alung juga. Okay. Kalau perempuan kena bayar double, lepas tu kena tidur pula dengan dia. Kena berzina dengan dia. Dahsyat lah memang jahat tu ni. Okay. Okay. Jadi Zulkafli ni bila mana datang perempuan tu, pinjam 60 dinar. 60 dinar. Dia kata aku boleh bagi, syaratnya malam ni kena mari tidur rumah aku. Perempuan tu tak ada arah sebab ayah pun sakit, ambil duit dan malam pun dia mati. Tapi perempuan tu perempuan saleh yang berpegang dengan ajaran Nabi Musa. Okay. Ni Nabi duk cerita pada para sahabat. Okay. Bila mana perempuan tu duduk datang rumah Zulkafli malam tu, perempuan tu pun duduk dalam bilik khas. Duduk tu ialah untuk berzina. Perempuan tu tak pernah buat benda ni dia orang perempuan saleh. Bila mana dia duduk dengan Zulkafli tu, dalam riwayat sebut duduk macam duduknya suami isteri. Maknanya duduk nak melakukan perbuatan tu. Tiba-tiba perempuan tu menangis. Dia menangis. Zulkafli ni jadi stres dengar dia menangis. Apa ni? Tak syok menangis. Jadi kurang steam lah istilah dia. Potong steam tu. Kawan dia duduk menangis tak? Okay. Tiba-tiba perempuan tu sebut, Allah, aku takut pada Allah Ta'ala. Zulkafli ni dia memang jahat, memang betul-betul jahat. Allah pun tak pernah dengar. Perkataan Allah tu tak pernah dengar. Dia kata apa benda perempuan ni duduk sebut Allah dia tadi. Okay. Maka dia pun tanya perempuan tu, Allah tu apa yang mulut sebut tu? Dia kata Allah ni lah yang jadikan aku dan kamu. Allah ni yang buat aku dan kamu. Dan Allah ni dia tak suka apa yang kita nak buat ni. Ngam-ngam dia sebut perkataan Allah Ta'ala tak suka apa yang kita nak buat. Dan aku takut untuk buat benda yang Tuhan tak suka. Perempuan tu sebut, aku takut. Dia dengar perkataan aku takut tu, dia jadi macam Zulkafli ni dia orang jahat. Dia kata macam mana perempuan ni dia boleh takut pada benda yang dia tak pernah nampak Allah Ta'ala tu. Sebab apa perasaan tu, aku ni dah berumur, tidak ada perasaan tu. Jadi dia sepelik Allah Ta'ala nak beri hidayah. Ajaib cerita Allah Ta'ala nak beri hidayah ni. Dia pun kata pada perempuan tu, kamu balik 60 dinar tu tak payah bayar. Tak payah bayar 60 dinar tu, balik. Okay. Jadi malam tu dia duduk fikir, malam ni baru aku duduk dengar Allah Ta'ala. Lama dah hidup aku duduk buat benda-benda yang secara umumnya orang tak suka. Okay. Akhirnya dia menyesal, sebab apa lambat sangat aku kena hidayah. Jadi dia menangis. Dengan sebab dia menangis, dia jadi sebab. Dia menangis. Gangster tak pernah menangis. Sekali menangis memang teruk lah. Okay. Dan menangis teruk muka bukan main lagi, muka pecah rumah. Sekali menangis teruk, uduh teruk muka. Okay. Menangis. Dia jadi sebab. Dalam riwayat sebut dia macam, orang kata apa, macam lemas. Mungkin dia kena, orang kata apa, serangan jantung mungkin dengan sebab terlalu banyak menangis tu. Okay. Dia pun meninggal, mati. Jadi penjaga ataupun orang-orang yang bekerja dengan dia buka bilik dia tak keluar pagi tu, tengok dia dah mati. Orang pun berkerumun. Allah Ta'ala utus seorang malaikat menyerupai manusia turun dekat kawasan rumah Zulkafli. Malaikat diutuskan untuk beritahu orang ramai, Zulkafli daripada ahli syurga. Zulkafli itu daripada ahli syurga. Okay. Kita nak cerita apa sini? Benda baik ni kadang-kadang Allah Ta'ala dia nak bagi, dia tak nanti orang banyak buat baik.
Dia cuma nak jiwa yang baik. Sebab hari ni kita tengok ada orang buat baik bukan kerana jiwa nak buat baik, tapi terpaksa buat baik. Terpaksa buat baik. Dengan sebab dunia hari ni kalau nak dapat sesuatu kena buat macam tu. Ramai orang yang berlakon hidupnya seperti itu. Ini realiti hidup. Tapi kita tak mahu jiwa macam tu. Kita nak jiwa yang betul-betul baik. Sebab tu ada satu kisah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Abu Bakar Al-Jazairi ni dia cerita, dia dah meninggal pun, dia orang Algeria lah. Dia cerita di Algeria ni kan negara Arab. Orang dia bercakap bahasa Arab. Cuma negara dia agak liberal lah sikit dari segi pengamalan rakyat dia. Dia cerita ada seorang budak muda ni dia baik. Dia pergi solat subuh, dia pendakwah lah dia. Dia pergi solat subuh. Jalanan nak pergi solat subuh tu dia ada seorang orang tengah mabuk duduk tepi tu. Orang dah tua dah, berumur dah, mabuk. Maka dia budak muda ni dia ada jiwa pendakwah, dia bukan jiwa orang ramai. Dia pun ajak orang yang mabuk duk pegang botol arak tu. Azan dah bunyi, jom kita pergi solat. Yang duk pegang botol arak tu kata, "Ish, dia ni tak padan, tak pernah sabar lah duk pegang botol arak nak suruh ajak pergi solat." Dia kata tak apa. Rumah ni rumah Allah Ta'ala, bukan kita semua punya. Siapa-siapa boleh masuk. Sekarang ni nak ikut tak boleh ikut. Jadi yang minum arak tu pun ikut. Bila mana dia ikut, dia masuk dalam masjid. Orang minum arak, dia ada bau something lah. Bau yang kurang menyenangkan. Jadi jemaah masjid yang solat ni, dia kata apa benda budak muda ni bawa orang jahat masuk dalam masjid. Dia kata, aku bertanggungjawab atas kehadiran lelaki ni. Kalau kamu tak suka dengan dia, kamu buat saf jauh sikit pada dia. Jadi dia pun solat. Itulah first time dia solat. Nampak kekok lah sikit dia solat. Dia solat subuh, tapi mula-mula nak solat tu ada ketegangan lah sikit. Orang tak suka dengan baunya. Imam pun tak restu lah kedatangan dia. Tapi dengan sebab budak muda tu dia backup dia ni, dia solat ujung jauh sikit, ada beza-beza sikit. Bila mana dia solat subuh sama macam orang apa semua. Sujud tu habis tahiyat apa semua, yang mabuk tadi tu dia tak bangkit pada sujud dia. Selesai solat, orang pergi dekat dia. Dia pun orang cuba gerakkan dia. Dia tak bangkit, tak bangun. Rupanya cek dia mati. Imam tadi yang marah orang tu bawa, dia kata bahkan aku yang berdoa pada Allah Ta'ala supaya mati dalam sujud. Aku yang selalu duk minta. Tapi yang dapatnya orang yang first time solat, terus dapat husnul khatimah. Saya nak sebut sini bahawasanya jangan ada rasa tak ada lah kot peluang kedua. Tak ada. Banyak peluang, dan kita kena tahu sahabat-sahabat Nabi ni, kita bukan nak cerita buruk sahabat Nabi, cuma kita kena tahu sahabat Nabi ni sebelum dia masuk Islam, dia orang jagoan juga dalam bab-bab yang tak baik. Maknanya dia orang ni orang-orang yang hebat, orang-orang yang samsing juga. Tapi bila mana masuk tu dia dapat didik diri dia, dapat kebaikan. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah putus asa. Syaitan ni dia suka kita putus asa. Kita dah buat silap banyak dalam hidup, jadi dia macam suruh kita rasa teruskan buat jahat. Tak payah nak berlakon buat baik dah. Orang pun dah kenal mu jahat. Tak payah duk nak buat baik dah. Kekal dengan jahat. Syaitan memang akan suruh kita macam tu. Tu dia panggil israf, iaitu putus asa. Tak mahu dah nak baiki diri. Alang-alang dah orang kenal kita dengan cop yang tak baik, maka kita pun kekal dengan macam ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kepada orang ni, asrafu ala anfusihim, orang-orang yang putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa pada rahmat Allah. Jangan putus asa. Poin dia lah perasaan jangan putus asa. Perasaan nak berubah tu kena ada. Dan perasaan nak berubah tu bukan kerana jabatan suruh berubah, bukan juga kerana mak ayah suruh berubah. Tapi itu kita kira boleh jadi faktor-faktor kecil lah. Tapi satu benda kita kena clear dalam otak kita ni, bila mana berubah
Nak jadi baik bukan nak dapat perhatian orang. Kita nak dapat perhatian yang telah buat kita, yang telah cipta kita. Itu yang kita nak, iaitu Tuhan. Yang sungguh-sungguh duk jaga diri, duk tahan diri nak jadi baik ni sebab nak suruh Tuhan tengok. Bukan nak suruh orang yang rekod tengok okey dia dah baik dah. Kalau yang buat setara tu, orang yang rekod tu meninggal, jadi jahat balik. Sebab kita buat tu kerana nak bagi orang tu tengok. Tapi kita buat kerana nak suruh Allah Ta'ala ataupun pencipta kita tu tengok sendiri. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Cuma macam mana caranya. Perbahasan kita pada pagi ni dalam masa yang saya pun tak boleh lama sebab saya ada program tempat lain. Cuma kita ambil poin-poin yang kata apa yang kita boleh ambil dan kita beramal, kita boleh renung. Apa cara untuk tak mahu jadikan diri kita ni terjatuh? Penawar dia apa? Penawar dia, kita kena jaga beberapa bahagian daripada tubuh badan kita ni supaya tak terkena dan tak terjebak. Kita dah pernah buat silap, nak balik semula. Jaga 7 perkara ni dengan izin Allah lah. Bukan kata jaminan 100%. Dengan izin Allah, kita payah nak berpatah balik ke arah yang buruk tu. 7 perkara tu apa? Yang pertama, pandangan ataupun mata kita. Panca indera fizikal yang ada. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, lidah. Yang keempat, perut. Yang kelima, faraj ataupun kemaluan. Yang keenam, tangan. Dan yang ketujuh, kaki. Ni 7 anggota badan kita ni. Kalau kita jaga, kita akan terselamat daripada apa-apa godaan. Dan ada panduan lah nak jaga. Cuma saya tak mau cerita 7-7. Saya nak cerita satu saja. Yang paling hebat sekali ialah mata. Pandangan. Kita jadi kenal pandai buat jahat ni kerana mata pernah tengok, visual pernah tengok orang buat jahat. Kebiasaannya datang dah tu. Sebab apa datang keinginan nak buat jahat? Sebab pernah tengok orang buat jahat, jadi kita rasa stres, kita buat balik. Kebiasaannya begitu. Orang yang, bukan kata semua, orang yang dia ada masalah, dia nak buat jahat, mungkin zaman dia kecil dulu, dia pernah disakiti ataupun pernah dipukul apa semua, pernah dilayan dengan cara jahat. Jadi visual tu dia duk ingat. Okay. Sebab tu benda-benda seperti ni kita kena jaga. Pandangan mata. Mata tu sendiri. Dan dia kena ada benda-benda yang melengkapkan supaya apa yang kita tengok tu kita tak terima bulat-bulat. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut mata, pendengaran ni ataupun penglihatan ni ialah panca indera yang awal. Dia berkait pendengaran dengan penglihatan. 2 perkara. Kita biasa dengar benda buruk dan kita biasa tengok benda buruk. Jadi benda tu akan mendorong. Bila mana kita dah tinggal benda ni, kita cuba nak ubah diri, 2 perkara ni memang kena jaga. Mata dan juga telinga kita. Sebab tu kalau kita biasa dengar cerita hadis riwayat Bukhari juga. Okay. Yang ni pun banyak kali Nabi cerita Zulkafli tu, kata sahabat Nabi 7 ataupun 8 kali Nabi duduk cerita. Bukan Nabi cerita sekali, Nabi ni dia ulang cerita tu. Okay. Kata cerita satu lagi tu yang kita mungkin pernah dengar, cerita orang yang telah bunuh 99 orang tu. Kita pernah dengar cerita tu. Cerita Bani Israel, dia bunuh 99 orang. Dahsyat kan? Bunuh zaman dulu bukan bunuh macam zaman kita. Zaman dulu nak bunuh mesti jarak dekat, tak boleh jarak jauh. Kalau boleh jarak jauh pun dengan panah. Okay. Cuma zaman dulu umumnya kalau membunuh ni mesti jarak dekat. Sama ada guna pedang ke, guna pisau ke apa semua, tapi jarak dekat. Dan nak bunuh orang tu dia perlu ada jiwa hati kering, orang kata, nak bunuh orang. Dia ni telah bunuh 99 orang. Ada orang tengok darah pun pensang dah, ni kan nak bunuh orang. Maksudnya satu benda yang jiwa tu jiwa kering tu. Dia dah bunuh 99 orang, tiba-tiba mari terdetik nak stop lah. Dah rasa benda tu tak betul. Rasa benda tu sangat-sangat tak betul. Dia cari mana-mana orang boleh bimbing dia. Akhirnya dia jumpa seorang ahli ibadah Bani Israel. Ahli ibadah ni orang duduk masjid, tak ada ilmu tapi duduk masjid je.
kuat semayang, kuat puasa, kuat zikir apa semua, tapi ilmu tak ada sangat, kefahaman tak ada sangat. Okey. Dia yang bunuh 99 orang ni tanya, fahalli min taubah, aku ni duk ada lagi ke taubat ataupun ada lagi ke peluang nak patah balik? Maka ahli ibadah tu pun tengok di atas bawah. Macam sebahagian kita mungkin bila mana kita nak buat baik, kita pergi masjid. Sebelum ni tak pernah pergi masjid. Pergi masjid, orang masjid tengok atas bawah. Dia ni biar betul. Jadi dia ahli ibadah pun tengok atas bawah. Tanya, aku ni pernah bunuh 99 orang, boleh taubat tak lagi? Maka ahli ibadah tak ada confirm neraka. Bagi tu. Tak ada. 99 orang aku bukan sikit. Confirm neraka. Dia dengar perkataan macam tu, dia jadi lemah semangat. Dia pun kata, dah halang-halang kamu kata aku tak ada, aku cukupkan 100 dengan kamu. Bunuh kawan tu. Cukup 100. Pandai sangat jawab tak betul. Ngam cukup 100. Okey. Cukup 100 tu dia cari lagi. Masih lagi ada perasaan menyesal lagi. Jumpalah rahib. Rahib ni orang alim, kuat buat ibadah dan dia ada ilmu. Rahib tu pun ditanya oleh yang dah bunuh. Tadi 99 jadi 100 dah. Okay. Ada tak lagi taubat? Okay. Ada tak lagi taubat? Allah Ta'ala ni nak ampun. Tuhan ni nak ampun tak lagi? Okay. Maka jawab rahib tu. Sebab rahib tu dia orang ada ilmu. Dia kata, apa yang menghalang kamu dengan keampunan Tuhan? Tak ada apa yang menghalang. Kamu minta dan dia akan ampunkan. Sebab dia dah sebut, hamba aku ni kalau dia datang dengan dosa ananas sama ni maknanya sampai ke langit penuh dosa gitu. Tapi kalau dia minta ampun pada aku akan berikan ampunan. Aku akan beri. Dengan syarat jiwa. Okey. Cuma kata rahib tu, ahli ilmu tadi, kalau kamu nak bertaubat, kamu kena pindah daripada negeri kamu duduk ni. Tak boleh duduk sini. Itu cara betul. Dia bagi harapan dan dia bagi cara rawatan dia. Kamu nak berubah, kamu kena pindah. Kamu tak boleh duduk sini. Okay. Pindah tu banyak maksud lah. Okay, nanti kita akan terang. Okay. Negeri kamu duduk ni ardussu, negeri buruk. Ramai orang akhlak tak baik sini. Kamu kena pindah ke negeri lain. Negeri itu ramai orang akhlak baik. Allah Ta'ala takdirkan perjalanan dia daripada negeri tu nak pindah, dia meninggal tengah jalan. Baru start. Tak sempat buat amal satu pun. Amal kebaikan tak sempat buat lagi. Cuma perasaan taubat tu dah ada, perasaan nak berubah tu dah ada. Mati. Turun malaikat nak tentukan status dia tu ahli syurga ke ahli neraka. Secara umumnya dia nak sampai ke negeri yang baik tu jauh lagi. Malaikat yang nak letak dia dalam neraka ni ataupun malaikat yang nak azab dia kata dia ni tak buat amal, tak boleh kata dia orang baik. Malaikat rahmat kata tak, dia dah ada jiwa nak buat baik dah. Kita kena bawa dia ke tempat orang-orang baik. Allah Ta'ala utus seorang lagi malaikat. Malaikat tu menyelesaikan masalah. Malaikat tu kata ukur dia tu dekat dengan negeri baik ke dekat dengan negeri jahat. Hakikatnya dia jauh lagi dengan negeri baik tu. Cuma Allah Ta'ala nak beri rahmat pada lelaki ni, dia jadi dekat. Ukuran tu jadi dekat. Jadi dia tu termasuk dalam golongan orang yang dapat rahmat Tuhan dan dapat keampunan. Okay. Cuma saya nak beritahu sini, jiwa pertama, jiwa tu sendiri. Kalau orang push kita suruh jadi baik tapi kita tak berasa nak sangat, tak membantu juga. Dia nak jiwa. Sebab apa? Okay. Bila mana ada jiwa tu, ada perasaan tu, baru bercakap tentang penawar dia. Penawar dia macam mana? Jaga 7 perkara tadi yang saya sebut. Tapi kita bahas hari ni ialah berkaitan dengan pandangan mata dan juga telinga. Dan yang kedua disebut dalam hadis tu tadi, berhijrah daripada tempat tak baik ke tempat baik. Hijrah ni macam mana? Hijrah ni daripada suasana masyarakat. Contoh, kita terlibat dengan benda-benda yang tak baik. Ni saya sebut dengan izin lah ataupun mohon maaf lah. Kita terlibat dengan dadah. Okey. Macam mana nak buat? Kita kena jauhi kawan-kawan tu sebenarnya. Okay. Sebab orang yang terlibat, sebab saya dulu di Terengganu saya pernah program dengan CCSC pun ada, CCRC pun ada, AADK. Okay. Jadi adalah sebahagian yang saya pernah kenal lah. Okay.
Maknanya ada yang bawa homo apa semua. Antara punca. Sebab saya ni orang daripada Felda. Kita tahu orang Felda ni memang majoriti ada masalah ni. Okay. Kawan, dia punya problem ialah kawan. Sebab kawan ni dia ada attraction kuat. Sebab tu Nabi sebutlah hadis. Kalau kamu nak tengok agama seseorang tu, tengok kawan dia. Kawan dia baik, agama dia baik. Kalau kawan dia kurang baik, agama dia kurang baik. Maknanya itu dia punya balance ataupun timbangan dia antara sebab ni. Sebab kawan dia akan attract kita ke arah tu. Bila mana kita duduk dengan kawan kita, mata kita beri pada dia, pendengaran kita beri pada dia. Kita tengok apa dia buat, kita dengar apa dia sebut. Okay. Maka kita akan banyak duduk hari-hari kita banyak dengan dia, menyebabkan kita akan ikut apa yang dia buat. Kita akan ikut apa dia buat. Jadi cara dia ialah kita kena duduk dalam suasana yang baik. Untuk peringkat awal. Kalau kita tidak mahu ataupun susah nak jumpa suasana tu, kita kena buat suasana tu. Tapi tu bukan mudah lah. Nak jadi orang yang dia datang situ, suasana jadi baik. Tapi kebanyakan orang ni, dia duduk dalam satu tempat tu, dia alah dengan suasana tu, dia rebah dengan suasana tu. Sepatutnya orang beriman ni, dia duduk mana-mana, dia jadi indikator. Suasana tu kalau kacau bilau, dia jadi baik. Sebenarnya gitu. Okay. Tapi ini berkaitan dengan emosi dalaman kita. Macam mana kita mengurusi emosi dalaman kita, jiwa. Saya nak terang benda ni pun agak susah. Cuma dia bergantung pada apa yang ada. Saya pernah pergi ke tempat di Terengganu ni, dia ada satu tempat pemulihan Jenago, nama Jenago, jauh. Yang ni tak kena dengan AADK, tapi pandangan saya lah, agak baik sikit lah tempat ni. Kita jumpa dengan orang yang pernah terlibat dengan dadah dan akhirnya boleh tinggal 100% boleh tinggal. Kebanyakan saya duk cakap, problem ni ialah kawan dan suasana sebenarnya. Suasana. Dia punya lingkungan tu kurang baik. Okay. Sebab tu kita tengok Nabi, dia pergi ke Madinah, dia create suasana baik. Jadi usaha ni, mari ada kuliah ni, sedang buat create suasana yang baik. Okay. Sebab kalau kita keluar, dia ada something yang boleh tarik diri kita. Saya pernah bercakap dengan sebahagian anak-anak muda Felda yang terlibat dengan masalah dadah baik, pay kuda ke apa. Saya tanya, kalau balik sebab apa terlibat balik? Kawan. Dan dia punya kuat tu dahsyat. Dia kata tengok pintu gerbang Felda tu duk teringat pok dah. Itu memang jiwa. Masalah jiwa sebenarnya. Keadaan jiwa tidak stabil. Sebab apa? Sebab kita punya negatif dah terlalu banyak. Okay. Jadi kena buang benda tu. Tapi tak boleh buang secara direct. Antara cara dia lah kita jaga pandangannya, jaga pendengarannya. Tidak selalu dengar benda-benda yang buruk. Banyak dengar benda-benda yang baik. Benda tu dia akan jadi balance yang masalah kita hadapi sekarang ni. Dan yang seterusnya yang saya boleh bagi sini, bila mana kita dah ada jiwa yang nak kepada kebaikan ni, istighfar, minta ampun pada Allah, minta ampun kepada Tuhan. Istighfar dengan jiwa yang ikhlas. Bila mana kita buat benda-benda yang tak betul, kita terjatuh dalam benda buruk. Dia sebenarnya Allah Ta'ala ni dia jadikan kita terlibat dengan benda buruk. Ada hikmah yang kita tak nampak. Dia kadang-kadang nikmat orang bertaubat bila mana dia jatuh dalam benda buruk ni, dia lebih hebat berbanding nikmat orang yang dah buat baik dah. Orang yang duk buat baik, duk masjid semua, dia nak rasa diri dia bersalah tu kurang. Dia sebut Allah dengan orang yang buat jahat, dia nak taubat sebut Allah beza. Sebab orang yang buat jahat teruk lah. Lepas tu nak buat baik, dia sebut tu dia rasa diri dia kecil. Dia rasa banyak sangat dah aku duk buat benda tak betul ni. Sempat ke nak cover. Itu benda dia. Itu perkara dia. Okay. Jadi kita kena jaga pandangan kita dan pendengaran kita supaya tak dengar, dan kita duduk dalam situasi ataupun suasana yang baik, dan kita cuba ubah
create suasana tu jadi suasana yang baik. Yang penting jiwa, dan kita kena tahulah jiwa ni dia ada turun naik dia. Sebab tu saya kata dia berkait dengan suasana sekeliling. Kita ni jadi baik sebab suasana sekeliling, jadi jahat pun sebab suasana sekeliling. Kalau negeri tu ataupun orang tu ialah orang-orang yang baik, ataupun kawasan sekeliling tu orang yang baik, maka benda tu kita dapat berubah. Kita dapat mengubah diri kita. Okay. Jadi saya pun tak nak bercakap panjang sangat. Okay. Sebab benda ni mungkin kita dah biasa dengar. Okay. Cumanya nak sebutnya perkara itulah. Cerita-cerita yang kita bawa di awal tadi tu ialah nak bagi tahu macam mana Allah Ta'ala dia ubah. Tapi poin dia ialah kita kena cari. Kita kena cari perasaan nak kepada perubahan kebaikan. Kalau orang susung program suruh jadi baik tapi kita tidak ada jiwa tu, maka benda tu tidak akan beri apa-apa kesan. Jadi untuk setakat ni, sampai ke sekarang ni ataupun detik ni, ada apa-apa persoalan yang nak ditanya? Kalau ada soalan-soalan, tak kira lah Muslim ke non-Muslim ke nak tanya. Nak tanya bab lain pun tak apa. Bukan tanya cerita taubat. Ya, ya. Macam mana? Sekali lagi soalan ni. Saya dah kiblat tak sama. Kiblat ikut matahari. Soalan dia lah ikut matahari. Okey. Di sinilah. Kiblat hukum asal kiblat memang kena ikut Kaabah. Hukum asal. Okey. Kalau kita duduk tempat kita tak boleh nak tentu kiblat kat mana. Tu ke soalan dia? Orang yang tak boleh nak tentu kiblat kat mana. Kita ikut kepada kata apa? Zan ni maksud dia kata apa? Perasaan kita ke arah mana. Okay. Cuma kita di Malaysia ni kalau nak ikut matahari direct tak betul. Tak betul. Sebab matahari tidak bersetentang dengan Kaabah. Tak bersetentang dengan Kaabah. Cuma kita di Malaysia ni kalau kita tengok dalam peta, Malaysia dia menghala ke barat Arab Saudi tu. Okay. Jadi kalau kita nak solat ni kita kena ke arah barat sikit lah. Maknanya ke arah matahari terbenam, ke arah tu. Tapi tak tepat 100% sebenarnya. Okay. Cuma jawapan saya, respon saya tadi, kalau nak solat tak tahu arah kiblat mana, kita anggar arah mana, lepas tu kita yakin, kita pun solat. Tapi kalau tak tahu arah kiblat mana, ikut matahari, itu tak tepat. Itu bukan cara dia. Tengok matahari mana, tak tahu duduk dalam hutan, ikut matahari. Tak, bukan itu. Sebab matahari kadang-kadang duduk di timur, membelakangi kiblat tu. Okay. Jadi cara dia, kalau kita tak tahu nak arah kiblat mana, kita anggar sahaja. Anggar. Maknanya kita memang lost, tak ada apa-apa alat yang dah boleh membantu kita. Tapi petua-petua macam tu tak betul lah. Tengok matahari, cuma kalau kita tengok matahari belah sana, kita nak anggar, okay, barat alik ni kot, tu tak apa. Dia tidak ada kaedah macam blur sangat, tak tahu kiblat kat mana, ambil daun tengok angin jatuh belah mana, belah tu. Macam mana? Okay, jadi itu benda yang jawapan saya lah. Okay, ada soalan lain? Okey, sama. Ada soalan lain? Ataupun ada perkara-perkara yang nak dikongsi selain pada tu? Tak ada? Tak ada? Tak ada, okey. Jadi sebagai kesimpulan akhir lah, kesimpulan akhir, apa yang saya nak sebut sebagai penutup, kita
kena ubah jiwa kita dan jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Sebab pandangan orang ni memang satu benda yang kita tak boleh nak ubah. Bila mana kita duduk dalam situasi macam ni, orang sentiasa akan pandang kita sebagai kumpulan negatif. Tapi kita kena tahu, pandangan manusia dia tidak ada nilai. Allah Ta'ala tak nilai pandangan manusia. Okay. Orang tu kalau dia ada ilmu betul, dia berhadapan dengan mana-mana orang, dia mesti akan beri nilai rahmat Tuhan. Dia tak akan bagi sempit. Contoh, ada orang yang ada masalah dalam hidup, masalah diri dia lah, sehingga dia jadi teruk hidup dia. Dia jumpa mana-mana orang, dia tak akan keluarkan kata-kata yang macam tidak ada penyelesaian, tak. Paling kurang mungkin semua yang ada ni, kalau jumpa mana-mana orang, jumpa ustaz ke mana, macam mana saya nak taubat apa semua, ustaz pun akan jawab, minta pada Allah. Ada orang dia rasa macam tak kemas mana jawapan tu, bagi kot yang power sikit, yang memang yakin. Okay. Dia benda ni saya nak beritahu, kalau kita nak jadi baik, kita nak dapat satu jawapan yang betul-betul puas hati, benda tu agak sukar. Dan kita kena tahu, kita ada something juga yang cuba lawan benda tu, iaitu syaitan sendiri ataupun bisikan jahat. Bisikan tu sama ada bisikan yang melintah dalam telinga kita, ataupun kawan kita sendiri. Tak payah, kita ni memang muka-muka lagu ni, terus lagu ni. Syaitan duduk atas badan dia, syaitan beri idea dia untuk sebut pada kita. Itu benda kita kena sedar. Okay. Cuma jangan putus asa. Poin dia, jangan putus asa. Benda tu Allah Ta'ala beri pada kita, jangan putus asa. Sebab putus asa itulah senjata paling kuat syaitan. Dia nak suruh kita ni kekal dengan jahat. Bila mana kita dah putus asa, kita dah rasa macam desperate sangat dah, kita pun rasa macam aku buat baik tak ada orang nilai. Itu pun cara yang tak betul. Kita berubah jadi baik, kadang-kadang orang tak pandang baik kita pun jadi macam down, malah nak buat baik. Maknanya kita ada something lah jiwa. Sebab kita buat baik, kadang-kadang nak suruh orang tengok. Itu kurang tepat. Kita buat baik ni ialah nak suruh pencipta tengok. Hatta orang yang tak percaya Tuhan pun, dia ada perasaan ni, iaitu perasaan bila mana dia buat baik, dia akan tahu bahawasanya buat baik akan dibalas baik. Tanya orang etis pun, orang yang tak percaya Tuhan. Sebab di dunia ni ada etis yang baik. Kita jangan ingat orang etis tak percaya Tuhan ni ialah orang jahat semua. Dia ada orang etis yang baik, buat kerja humanity, kemanusiaan. Kata tak percaya Tuhan, tapi sebab apa buat baik? Dia percaya buat baik itu akan beri kesan baik pada dia. Itu konsep yang dia percaya. Cuma kita orang Islam, kita percaya kalau kita buat baik, kalau tak dibalas baik pun Tuhan akan balas baik. Kalau kita orang Islam. Kalau orang bukan Islam, dia ada konsep bagi agama dia. Cuma saya boleh kata semua agama di dunia ni memang dia menganjur buat baik. Tak ada agama yang suruh kita buat jahat. Tidak ada agama apa-apa pun. Maknanya dia masuk agama, okey, agama kita kena bunuh 100 orang sebulan. Tak ada. Dia suruh buat baik pada orang, buat baik pada mak ayah apa semua. Itu tuntutan. Okay. Jadi saya rasa daripada situ je lah kot untuk pengisian pada kali ni. InsyaAllah akan datang kita akan bincang banyak perkara lagi, dan saya akan cuba pilih tajuk-tajuk yang agak orang kata apa, agak kena dengan level kita lah. Dan dia ada interaksi dua hala yang lebih banyak sikit. Maknanya saya suka kalau perkongsian kita ni ada orang yang nak tanya, nak bagi idea ke apa semua. Sebab saya tak mahu jadikan dia macam kuliah masjid sangat. Kuliah masjid ni seorang ustaz tu duk syok depan seorang. Dia duk cakap tahu orang tidur, orang faham, dia tak raih dah. Okay, saya tak suka sistem lagu tu. Okay, kita nak ada sistem orang dapat catch up. Tak dapat banyak pun dapat sikit. Okay, tapi dia ada something yang dia dapat buat balik. Akan datang insya-Allah kita akan sebut benda tu. Dan saya rasa kita berpada situ saja. Saya mohon maaf lah sebab tak dapat beri masa yang lama. Kebetulan jadual ni agak bertindak. Cuma saya dapat makluman pada jabatan mungkin akan tukar skop hari lain. Tapi mungkin akan bincang dengan pegawai kot. Saya tak pasti. Sebab kalau hari ni jadual saya dah bertindak dengan satu program lagi. Jadi waktu saya terkejar sikit. Okay. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada masa akan datang. Terima kasih sebab sudi dengar. Ada yang tak faham ke tak apa, saya tak tahulah. Tapi beri telinga nak dengar tu
saya dah rasa berbesar terima kasih lah. Sebab ada orang mengajar, orang tak beri telinga. Siapa tuan-tuan? Nabi sendiri ni dia cerita orang tak beri telinga ke dia. Kalau kita baca Nabi mula-mula dia bercakap, mula-mula dia sampaikan dakwah di Mekah ni, Nabi nak berucap, nak bercakap, nak cerita, nak baca Quran, nak perkenal Tuhan ni. Nak perkenal tauhid, syirik apa semua. Orang mari, dia berkumpul macam kita, berkumpul. Tapi tutup telinga. Oh, stres tuan-tuan. Saya mari bercakap, ada seorang tutup telinga belakang. Kita pun jadi geram tengok. Zaman Nabi ni bukan setakat tutup telinga. Buka meja bagi kapah free sumbat dalam telinga. Nak dahsyat lagi bagi guni sekekup kepala. Kalau tak mau dengar, balik lah. Jangan buat perangai lagu tu. Okay. Cuma nak beritahu dia kata, Nabi, saya tak boleh nak bayang jiwa orang ni yang cakap tu, dalam keadaan belakang ada orang sekekup kepala dengan guni. Ada orang sumbat dengan kapah. Protes. Okay. Itu tekanan kata. Kita menyampaikan ni ada orang dengar, kira dah sangat-sangat besar rahmat Allah Ta'ala beri. Jadi setakat tu saja pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada majlis lah, pengurusi majlis untuk acara seterusnya.